Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razman daripada Prestasi Travel Agency, yang mana travel agency ini kita mengembara ke seluruh dunia. Dan pada hari ini kita akan fokus kepada Mekah, yang mana tajuk kita pada hari ini adalah Umrah. Dan saya sungguh berbesar hati dengan rasa bangganya dapat bersama dengan Tuan Haji Samsul Rau. Haji, Ya. selamat raya. Ya, insya-Allah. Jadi hari ini kita bersama dengan Tuan Haji. Ya. Kita akan borak pasal umrah. Sebab umrah ni ialah mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang terlepas pandang. Jadi tajuk kita pada hari ini ada berkenaan dengan umrah. Baik. Okey, kita fokus pada umrah. Yang mana tajuk utama kita? Tajuk pertama kita adalah apakah itu erti umrah dalam pengertian? Ya. Kalau Masuk boleh- perkataan lah. Masuk perkataan definisi apa itu umrah. Ya, betul, Haji. Baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia Allah. Allah izinkan kita dalam siaran ini dan selamat menonton. Sila share, sila kongsi, Ya, sila betul. orang kata ambil manfaat. Dan manfaat ini kita kongsi sama-sama Betul. supaya kita dapat pahala dari Betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan pertama kepada anda yang ingin mengetahui apa itu umrah. Okey. Umrah bermaksud menziarahi Baitillahil Haram dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan di sana, seperti kita tawaf, kita sa'i, kita tahlul. Sebab apabila kita sebut umrah, ianya tidak ada di tempat lain. Katalah tiba-tiba Abang Roy Azman kata nak pergi ke Amerika, tadi sebut kata apa ni, syarikat ni juga orang kata Berkata-kata. kata-kata. Tapi dia nak pergi umrah ke Switzerland. Itu bukan umrah. Yelah, Itu yelah. makan angin je. Ya, betul. Tapi bila sebut umrah, maka ianya adalah perjalanan ibadah ke Masjidil Haram, di mana di sana terdapatnya Kaabah. Di situlah kita bertawaf, kita bersa'i antara Safa dengan Marwah, dan kemudian di akhirnya kita bertahlul di sana. Jadi ibadah umrah ni dia ada perkara-perkara yang wajib kita lakukan, walaupun umrah tu hanyalah sunat, tetapi ibadah itu apabila dimaksudkan dengan ibadah, maka kita kena habiskan perjalanan itu ataupun ibadah itu sampai ke akhirnya, iaitu Rukun-rukunnya. bertahlul. Rukun-rukun, dan okey. kemudian apabila kita dah bertahlul, maka selesailah satu umrah ibadah kita. Gitu. Alhamdulillah. Cuba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Jangan banyak-banyak manis sangat sebab nanti kita kena kencing manis. Itu pun nasihat berguna. Ya. Dan untuk soalan kedua ni ialah kita ni Haji Pak Su. Ya. Boleh panggil Pak Su? Boleh ya? Boleh. Tak marah sangat. Tak marah. Okey. Yalah, kadang-kadang tu kita tahu dan ada juga orang yang dah terlupa kan berkenaan dengan apa tu? Syarat wajib. Syarat wajib umrah. Jadi boleh ustaz pula Pak Su. Boleh Pak Su. dia nak panggil ustaz. Boleh. Pak Su boleh. Abang boleh. Hamba Roy. Boleh cerita sikit tentang syarat-syarat wajib umrah. Okey, baik. Dalam ibadah ni dia mesti ada syarat-syarat. Betul. Kan? Macam sembahyang juga syarat-syarat untuk wajib. Yang wajib untuk bila kita nak mendirikan sembahyang. So walaupun kita nak pergi, kita panggil katalah ibadah umrah ni kita nak pergi, so kita kena tahu apakah syarat-syaratnya. Baik, dalam Islam syarat-syarat wajib umrah yang pertama ialah kenalah orang yang nak pergi itu adalah orang Islam. Boleh tak orang kafir pergi? Tak. Mana boleh. Mengucap pun tidak. Jadi syarat wajib yang pertama untuk melaksanakan ibadah umrah ialah Islam. Yang kedua, syarat wajibnya mestilah akil baligh. Kan. Jadi budak-budak wajib ke? Tak perlu. Tak perlulah. Jadi bila tapi tak salah. Ya, boleh kalau je lah pergi. macam Abang Roy kata ada anak dia umur 5 tahun, 6 tahun, baby nak pergi pun boleh, tak ada Boleh masalah. juga. Okey. Tetapi apabila kita kategorikan dalam syarat-syarat wajib untuk ibadah umrah ini, maka ianya terjadi kepada yang kedua, iaitu akil baligh. Yang ketiga, kenalah mereka itu berakal. Maksudnya apabila nak melaksanakan ibadah umrah, dia kena ada akal. Maksudnya akal. tidaklah dia mabuk ke, dia Tintong boleh? Tintong tak boleh. tak jadi wajib lah. Okey. Sebab dia tak berakal. Okey. Seterusnya yang keempat, ini dulu-dululah. Bila zaman Nabi dulu ada mereka-mereka yang dikategorikan sebagai hamba. Maka dia tidak merdeka. Okey. Jadi yang keempat iaitu mereka yang merdeka, dan kemudian yang kelima, orang yang kata syarat-syarat wajib untuk melaksanakan ibadah umrah, maka kenalah berkemampuan. Jadi kalau orang yang tak berkemampuan,
hutang banyak, belum ada duit, tapi dia nak pergi juga. Buat apa dia nak pergi? Maka tidak dikategorikan sebagai syarat wajib umrah. Okey, macam tu Macam rukun-rukun ni pula macam mana? Baik. Untuk soalan yang ketiga. Terus sambung. Sambung terus. Kita jangan buang masa. Hebat. Kata nak pergi ride. Okey, baik. Sambil-sambil kita tambah ilmu kan. Itu syarat-syarat wajib. Kita nak buat ibadah, kita kena tahu rukun. Betul. Rukun, apa itu rukun rukun umrah? So rukun umrah ada 5. Okey, ada 5 rukun umrah. Okey. Yang pertama kita kena berniat. Kan, niat maksudnya. Betul. Kita kena innama a'malu biniat. Sebelum kita buat kita kena niat. Nak solat kita kena niat. Niat. Kalau laki-laki kena sebelum berniat tu kena pakai ihram. Perempuan tutup aurat, melainkan telapak tangan dan juga muka. Yang macam mana perempuan pakai sembahyang tu, itulah yang wajib bagi dia. Laki-laki kena berihram, iaitu 2 helai kain yang dibuat baju dan juga kain untuk dipakai menutup aurat. Dan tidak boleh pakai seluar dalam ataupun kain yang tidak berjahit atau bersambung. Itu yang wajib. Niat dan berihram dengannya. Seterusnya yang kedua, apabila kita dah berniat sampai di Mekah, kota Mekah, maka kita bermula dengan tawaf. Kemudian diikuti dengan yang ketiga, sa'i antara Safa dengan Marwah. Yang keempat, bercukur ataupun orang kata tahlul. Dan yang kelima, tertib. Maksud tertib ini kita kena ikut susunan. Tak boleh pula Abang Roy nak pergi umrah. Langkah. Aku nak niat tapi aku nak niat kemudian. Tak boleh. Tak boleh Dia kena niat dulu. Ataupun bila kita dah berniat kemudian tengok nak tawaf. Ramailah orang Bang Roy. Ramai sangat ni. Aku nak pergi sa'i dulu. Kita buat lain dulu. Sebab sa'i tak ramai. Tak boleh. So itu dah nama dia tertib. So 5 ini kena ikut. Niat, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. So 5 ini adalah rukun umrah. Wallahu alam. Dan seterusnya ni Pak Su, berkenaan dengan apakah persediaan-persediaan yang kita kena perlu ada sebelum kita mengerjakan umrah? Soalan yang cukup baik. Iyalah, kena ada persediaan. Mana nak turun menonong pergi je kan? Baiklah, yang pertama yang perlu ada ialah niat dia lah nak pergi. Yang pertama kena niat dia nak pergi. Bila niat nak pergi, maka dia bersedialah. Kedua, apa dia? Duit ringgit. Kan nak pergi. Berapa package? Berapa harga? Kalau pergi dengan Abang Roy ni berapa package? 9,000 lebih. Itu persediaan yang perlu dia ada lah. Kalau kata nak pergi, kata contoh dengan Abang Roy bulan 8, maka sekarang ini bulan berapa? So dia dah ada duit, deposit dia dah bayar, apa semua duit untuk kumpul kelengkapan semua dah ada. Dan juga seterusnya kena ada ilmu. Belajar, ada sediakan kursus, pergi tengok kursus dekat YouTube ke apa ke, type aja umrah dan haji, tengok apa perlu buat. So kita dah ada ilmu. Kita nak nama niat tadi. Bila kita sebut niat yang pertama, rukun tadi, berniat. Berniat tu di mana? Dia ada tempat-tempat yang boleh niat. Boleh tak niat dekat sini? Boleh. Tetapi masalah dia, apabila kita melaksanakan ibadah umrah dia Bang Roy, maka kita akan ada pantang larang. Contohnya, kita ada isteri, pergi orang kata memulakan aktiviti kita antara suami isteri, kan, cuik, tiba-tiba on. On tu tidak berdosa sebagai suami isteri. Tetapi apabila dia dah melaksanakan niat, maka dia akan terkena niat, tak boleh pantang larang. Ada 13 pantang larang apabila kita dah berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Tak boleh menikahkan, kahwin, jadi wali ketika kita berihram tu, tak boleh. Kena tahu ilmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan kemudian persediaan lagi, saya nasihatlah kepada siapa yang bakal-bakal yang nak melaksanakan ibadah umrah. Seronoknya kita pergi umrah ni dipanggil tetamu Allah. Ataupun dalam bahasa Arab dia duyufur rahman. Kalau pergi rumah Abang Roy, kita tetamu Abang Roy. Kita pergi ke istana, kita tetamu istana. Tetapi kalau pergi umrah ni, kita adalah tetamu Allah. Allahu Akbar, kan? Sebenarnya dia orang duit banyak mana pun, kalau Allah tak panggil, tak pergi. Allah tak kata tak jadi juga. Tak jadi juga. Ini menandakan macam Abang Roy nak pergi ni. Abang Roy bukan tetamu kaleng-kalengnya.
Abang Roy ini adalah tetamu Allah. Maka kita bersedialah sebagai tetamu Allah. Apa dia? Mungkin orang kata kita tak ada tenaga sebab pergi ke umrah ni dia memerlukan tenaga yang banyak. Betul. Walaupun kata Abang Roy hotel dekat, tetapi untuk tawaf di Masjidil Haram tu saja mungkin kita mengambil masa, kalau orang ramai mungkin dalam masa 40 minit, 1 jam. Ya, betul. Berjalan. Berjalan. Jadi mungkin kepenatan kaki, pergi melecuk. Melecit. Melecit. Kemudian nak pergi Melecut, Melecut. Melecut, Melecet. Melecet. Okey, antara sa'i Safa dengan Marwah juga jauh. Kan dia ada kira dulu lebih kurang dalam kata 4 km. Okey. So dia memerlukan tenaga. So sebelum pergi, macam contoh Abang Roy nak pergi bulan 8. Ni sekarang ni bulan 5, bulan 6. So pergilah jogging. Ya, okey, exercise. Kan? Exercise sikit. Yang muda pergilah jogging, lari-lari. Yang dah dewasa ataupun dah berusia ni pergilah jalan-jalan di taman. Target hari ni aku nak jalan 3 kilo. So cuba dapatkan orang kata sebagai persediaan. Aku nak pergi umrah ni. So bila kita sampai dekat sana, urat kita, tulang kita, tenaga kita takkan terkejut. Betul. Macam kita main bola jugalah. Ya. Tak ada exercise tak boleh lah. Tak boleh. Tak ada stretching tak boleh Ya, lah. walaupun ini ibadah di Mekah, boleh juga orang kata dengan menggunakan kenderaan. Dia kan tadi kita niat, tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Betul, rukun. Nak tawaf, alamak saya ni tak berapa nak larat lah, lutut sakit. Ada disediakan di sana kenderaan. Dia ada naik motor skuter bateri. Oh, ya. Dengan bayaran tertentu. Okey. Kita bersedia, kita mampu, kita ada duit. Kita jangan cakap ke orang, apalah kau, apalah Roy, main bola boleh, tawaf pergi naik motor. Saya mampu. Kan, saya tak larat lah nak tawaf, nak berjalan, saya ambil lah motor, bayar motor, pergilah tawaf pakai motor. Ataupun kita boleh gajikan orang yang tolak kita. Kita duduklah, duduk atas wheelchair, tak salah. Tak salah, Tak salah, tak ada masalah. Walaupun kita rasa macam kita hari ni malas nak jalan, macam tu boleh? Boleh. Boleh. Sebab ibadah ni Nabi SAW pernah menaiki unta. Maksudnya berkenderaan. Bertawaf dan juga sa'i. Tak ada masalah. Siapa yang mampu silakan, siapa yang tak mampu kata jalanlah sendiri. Jadi persediaan selain daripada yang dikatakan tadi, tenaga, duit ringgit, bersedia supaya bila sampai dekat sana nanti kita kita terkejut kan. Nak beli tengok orang makan, kita pun diam aja. Kenapa ni? Kan? Tak cakap kat orang. Malu. Kalau jumpa Abang Roy, Abang Roy boleh bagi makan. Boleh. Bersalah. Kat sini pun apatah lagi dekat Mekah. Lagi bagus. Gandaan pahala. Antaranya Abang Roy tak tanya pun saya nak bagi tahu. Sebab tadi dah bagi tahu, kita pergi melaksanakan ibadah umrah ini, kita adalah tetamu Allah. Takkanlah Allah nak sia-siakan kita. Maka kenapa orang pergi umrah? Pertama, Allah yang panggil kita. Bukan kita Okey. Ada banyak tersasul ya. Allah yang panggil kita untuk kita melaksanakan ibadah umrah. Allah sedang menunggu kita untuk menadah tangan memohon ampun pada dia. Ramai orang tanya, pergi umrah bawa apa? Kalau Abang Roy pergi umrah bawa apa? Saya bawa kelapan untuk umrah. Tak ada buat apa pun. Selain duit sikit, cukup untuk kelapan, untuk makan minum. Towel, tak bawa towel. Jadi macam tu je lah. Betul jawapan dia. Tapi jawapan yang sebenarnya ialah sesiapa saja yang pergi melaksanakan ibadah umrah ini, sebenarnya kita membawa dosa yang banyak. Lupa pula dosa. Kita bawa dosa yang banyak. Dan betul. Allah sedang menunggu kita untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Dan Akbar. kalau kita balik dengan mendapat satu, iaitu umrah yang mabrur, kita seolah-olah seperti baby yang baru dilahirkan. Allahu Akbar. Berbalik pada cerita yang ni. Apa Yelah kadang-kadang tu orang pergi umrah ambil gambar, selfie sana, selfie sini, menunjuk kat orang lain. Apa orang panggil hukum lah. Okey. Dia hukum dia kalau sebut hukum fiqh ni dia berapa je wajib, sunat, haram, makruh itu wajib. Okey, dia sebenarnya tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tidak jadi masalah untuk dia nak ambil gambar sebab dulu kalau zaman tahun 2000, awal 2000, 2001, 2002, zaman tu masa tu telefon pintar ni belum ada. Dulu bila kita nak masuk ke dalam Masjidil Haram,
Haram, nak masuk ke dalam Masjid Nabawi, polis dekat sana dia akan tahan kita, dia akan check tengok ada kamera tak ada. Kalau tak ada, kalau ada kamera dia suruh bawa balik. Tapi sekarang nak kekang orang untuk ambil gambar macam mana? Jadi semua nak masuk dia kira lepaskan saja. Okey. Innamal a'malu binniyat. Ibadah itu bermula dengan niat. Kalau kita ambil gambar untuk kenangan kita, untuk kita simpan sebagai memori kita, tak jadi masalah. Yang jadi masalah ni sekarang ini, gambar tu kita ambil, kita nak riak, nak menunjuk ke orang. Aku dah sampai guys.